Kau apa tahu? Kau apa tahu? Kau apa tahu? Kau apa tahu? Okey, so boleh saja. Nyanyi dulu, nyanyi. Nyanyi ya. Okay, 3, 4, go. Berlalu. Welcome back to our podcast, guys. Bersama saya Rahim. Saya Farish Aziz. Dan tentunya this is Kau apa tahu. Okay guys, so this time around kami ni sudah lama juga berkawan sama dia ni, tapi kami jemput dia action. Betul. Sombong sikit. Dia punya jadual macam full betul. Betul, macam dia ni lah artis paling top dia no. Padahal bukan juga artis bilang. Yeah. Kan? Lepas Tapi dia akhirnya DJ saja. betul. Ya. Tapi akhirnya dia sudi juga datang. Betul. Walaupun tepat sekarang guys, recording ini dia ada dilakukan pada pukul 1.15 pagi. Ya, tapi itulah dia pakai baju Melayu dia. Coba kenapa kau sampai begini sekali Terangkan. kau punya penampilan ni? Sebab kan kita recording time bulan Ramadan kan masih. Okey. Jadi kalau saya ni sebagai Adnan, bulan Ramadan banyak job. Okay. Oh, bulan Ramadan sajalah. Ada apa Ramadan. kaitannya? Apa dia punya Kasihan. relate? Apa sangat? Job raya. Oh. Expo jualan-jualan ni. Boleh tercabut penyewer kamu ni. Hati-hati Dah biasa kita Macam ini. kecil pas studio kamu ni macam Macam dah biasa di TV kan, biasa di radio kan. Iya. Dah fleksibel. Okey guys. Apapun. Okay. Bersama kita hari ni adalah Adnan Saripudin. Saripudin. Ya, Ini kadang-kadang terima kita kasih. confuse dia ni Adnan ke dia apakah Jamal ke? Jamal lah, Acok lah. So, kan ya. Okay, sebelum kita pergi itulah Nan. Okay Nan, welcome. Terima kasih sebab datang ke Kau Apa Tahu. Terima kasih lah jemput saya. Walaupun saya sebenarnya followers kamu dari dulu. Iya. Saya tunggu-tunggu saya dipanggil. Apa yang orang panggil ni pun aku share je lah. Aku tu kalau mau okay. share double meaning. Tapi- kalau aku share di Instagram tu maksudnya aku share tu dengan maksud Menyindir lah. Maksudnya macam Ya, macam mana juga kami dah panggil kau awal kan. Kami bukan dah mau panggil kau, tapi kau keluar di Kinabalu Podcast dulu. Jadi kami macam biarlah dia di sana. Kinabalu Itulah, Podcast betul. yang zaman kamu belum ada lagi time tu aku dipanggil sudah ya. Time tu Lama sudah itu 2-3 tahun lepas sudah. patut kau tolak lah. Kau tahu sudah kami ni memang Ya. akan panggil kau. Dah ada planning lagi kamu buat podcast time tu belum ada lagi. Ya, Okay. memang kau kena sepatutnya kau positif. Ya okey. Oh ya betul. You are my friend. Kita bukannya baru Oh iya kenal ya kan? betul ya betul. Defensif pula kau ni. Tak, sebagai kawan dia tak boleh positif tu Okay. sebenarnya. Introduction dulu guys. Okay. Nan, nama penuh. Nama penuh memang Adnan Saripudin. Okay. Lahir tahun apa itu nak panggil? Tarikh lahir. Kalau yang tahun 93 apa tu dipanggil? Gen Z. Bukan Gen Z yang selepas 2000. Millennial. Millennial 88 ya. Okay. Tahun 93 bulan September. Okay. 20. Ini aku punya tarikh lahir yang special sikit. Kenapa? Okay. Yang ada pembangunan tu. Oh, September 11. Yeah. Okay. September 11, 1993. Yes. Keningau. Membesar semua sekolah semua di Keningau. Ya betul. Kau lahir di rumah kah? Lahir di hospital? Rumah. Okay. Saya adalah generasi yang lahir di rumah, nurse datang pergi rumah. Yang, Oh, ya. Iya. Okay. Aku sebenarnya main agak-agak. Tak, betul. Betul pula. Aku lahir time mama aku main badminton. Hah? Dia tengah main badminton. Di mana? Betul di gelanggang badminton. Di Aku mana? mau percaya sudah tadi. Iya, time bapak aku pemain badminton. Okey. Dulu dia kau tahu kalau kiang-kilang kayu balak, dia ada sukan petang-petang kan. Okey. Dia pemain badminton. Jadi mama aku ni macam kau tahu lah yang macam-macam main-main juga. mau mojok. Tu beranak time aku Betul itu ceritanya. Iya, Kenapa betul. dia nak nama kau Ardi Wiranata? Enggak, time itu zaman-zaman Haryanto Arbi ke Indonesia? sebelum itu lagi. 93 janganlah kau tipu aku. Memang Ardi Wiranata dan Budi Kusuma time tu. Bukan punya orang. Kita Australia. Iya, betul, Okay, betul, Nan. So membesar semua sekolah di sana. Apa nama sekolah? Sekolah rendah, sekolah agama. Okey. First darjah 1 sampai darjah 3. Okay. Baru pindah sekolah biasa, SK Kampung Biasa, sekolah kampung. Okay. Emang sekolah kampung. Musim hujan tak pakai kasut, memang kaki ayam. Okey. Betul sekolah kampung. Sesuai dengan Aku tinggal memang di kawasan perkilangan. Sebab bapakku kerja kilang kayu balak. Okey. Jadi kami Di Keningau. membesar di Kongsi. Kamu tahu rumah Kongsi? Tahu bah. Rumah-rumah pekerja. Kami pernah juga panggil Felix sebelum ni. Lebih kurang juga cerita dia sama kau. Iya kan, Okay. dia estate juga kan. Ya, ya. Begitu. Membesar situ. Lepas tu sekolah menengah upgrade sikit lah. Sekolah di Bukit SMK Keningau di bawah IPG kampus Keningau. Okay. Lepas tu baru tingkatan 6 di sana juga. And then masuk QITM Sabah. Okay, Gatal. 11 di Sepanggar juga tu. Okay. Baru dapat full scholarship di Al-Bukhari International University. Oh. Di Kedah. Kenapa sombong nampak kau bila disebut tu? Mesti dia punya cara dia tu kan. Kau Jadi, mau okay. kasih tahu kau punya scholarship ni adalah insan-insan terpilih maksud kau. Habis ni? kan tak di Al-Bukhari di Kedah? Habis. Ambil apa di sana? Saya time tu asasi habis and then saya punya degree di UUM. Oh, Universiti Utara di Sintok. Malaysia. Sintok Kedah. Oh, di Sintok. Ah, Okay. Tapi saya memang tak berapa cerita dengan orang.
Memang tak banyak yang tahu lah. Okey. Ya. Sombong amat Kau dia ni. okey, kau membesar, kau lahir di apa ni di estate kau bilang Kilang Kayu. Kilang Kilang Kayu Kayu. waktu mamamu main badminton Main apa badminton, semua. yes. Jadi kau selepas tu kau membesar di kau punya circle tu, kau ni sebagai yang macam mana di sana? Aku Kau sebenarnya sebagai seorang yang apa? kalau macam kita kan ada orang yang ingat dia punya zaman waktu Okay. kecil. Ya. Kau dah ingat? Macam aku ingat. Apa? Macam aku ni memang kalau di dalam kami punya circle kan, aku ni adalah orang yang attention seeker. Oh, sampai sekarang gitu. Okay, kan? Sampai sekarang gitu. Betul. Sebab Memang aku, suka kau dinampak tu. Contohnya Dengarlah. contoh dia macam mana? Kalau macam kami pergi macam yang tangkap belut, kau tahu tangkap belut? Ya, Oh, okey. yang di lumpur Ya, kan? tahu bah. Macam aku yang tak tahu minta maaf. Macam aku yang paling mau tangkap banyak begitu. Kalau pergi Macam yang, kau buat pertandingan bola. iya, tu, tangkap mesti belut tu yang kan paling macam kalau boleh aku yang paling banyak dapat. Okey. Kalau pergi orang pergi main bola, aku ni apa yang dipanggil kalau semua scene masuk, semua scene mau masuk. Apa tu kita panggil tu? semua scene Ya macam kalau scene ini dia mau masuk, scene ini dia mau masuk. versatile lah semua kau Yang mau lah. Dulu kan orang main bola kan, aku mau jawab padahal aku tak main bola, tak champion main bola. Okey. Orang main badminton, Memang aku kami main tahu kau dah badminton. campin. Okey. Nasib baik sih aku tengok orang main golf di gini kau tu tak aku main golf sebab ya dah layak lah makan ya. Okey. Semua aku masuk lah kalau aku dulu. Itu Adnan Saripudin 90-an lah masa baru-baru. Adik-beradik berapa orang? 9 orang dan sekarang ni aku anak bungsu. Okey. Aku ada seorang adik tapi meninggal. Okey. Jadi aku jadi bungsu yang ke-9, abangku pertama, ada 4 orang anak dan aku ada total 22 orang anak buah. Oh. Semuanya. Okey. Okey. Saya tunjuk gambar satu. Boleh, Flan? Wah. Okey. Boleh? Nampak? Okey. Okey. Ini gambar. Ini gambar. Iya. Ini, ya. Di mana? Coba kau explain. Di mana dulu. hari raya Bila ni? Ini kah dikongsi? Sebenarnya dikongsi tu. Okey. Hari raya dikongsi tahun 2004. Time tu. Masa Darjah 5. Oh, kau darjah 5 Jadi Darjah 5 time tu. 2004. Hari raya tu. 2004 nya? 2004 kau darjah 5? Darjah 5. Kurang ajar. 2004 kau kita di mana Kau sudah universiti bang? sudah itu musim. Kau universiti sudah kan? Kau MS sudah Kau kan? darjah 5 Aku masih Darjah ya? 5. Tapi kenapa kau Darjah macam ini ya? Apa? Maksudnya apa? Tidak berapa hormat sangat. Macam kau Tidak. kurang ajar juga semua. Because kita very close kan? We're a very close friend Ini? kan? This one tahun selepasnya. 2005. Itu di milik kakak saya. Kau teka siapa di belakang tu bang? Yang di belakang. Gambar ni? Artis tu yang di belakang. Artis yang di belakang gambar kaki tu. Kaki ni macam tegap. Spice Girl ni. Bukan. Artis Malaysia. Artis Malaysia. Dari majalah wanita. Aku tahu. Ini Sherry Al-Haddad. Bukan. Era Fazira. Oh, Era Fazira. Era Fazira bro. Time tu. Wah. Bukan Sherry Al-Haddad ah? Bukan. Dia belum lagi Oh iya artis iya. time tu. Time tu. Dia zaman Okey, gila. Ini 2000 Dia berapa? kakak kau memang minat tempat. Kakak aku dulu pembeli majalah tu. Okey. Dia ada banyak. Okey, lari sudah kita punya ini. Tapi okey, itu Adnan di Keningau lahir dan sebagainya. Nan, family ada seni kah tiada langsung yang terbabit ataupun memang bapa minat menyanyi My kah? father was a comedian. Komedian ah? Yeah. Actually not macam yang comedian like macam yang betul-betul dalam scene comedian. Dia Okay. tolong menghiburkan lah Yes, kan? my father adalah sebenarnya di dalam keluarga kami yang lucu is my dad. Lucu. Dia memang lucu. Bapak aku ni dia memang kalau di kilang dia lah paling lucu. Oh, Kalau orang main tahu lah dia. badminton dia paling lucu. Apa dia dipanggil di sana? Dia kena panggil bapak aku ni kan sebab dia pandai ubat-ubat orang. Okey, okey. Okey. Yang perubatan Islam kan. Jadi dia kena panggil Pakcik Sarip. Pakcik Sari. Atau Sari Bapak Sarip Wati. ni. Bapak? Bapak Wati. Kenapa? Bapak Wati? siapa? Kakak paling first is Wati. Oh. Jadi Bapak Wati. Jadi Okey. Dia memang menyanyi-nyanyi tak? Dangdut ke apa kah? dia pemain kecapi. Okey, kecapi. Wow. Kecapi, tahu kecapi? Tahu lah, bang. Dia adalah Bugis punya alat musik yang Ya, 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 ding, ya. ding, 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 itu. Dia pandai tu. Dia boleh main seruling, Okey. dia boleh main gitar, Okey. dia boleh main drum, dia boleh main keyboard. Kamu kurang satu. Pemain best. Okey. Dia boleh main alat Jadi musik. kau rasa Fadil. darah seni kau tu turun daripada bapak kau? Dari bapak aku. Ya. Ada kali lagi yang among adik-beradik kau yang macam kau yang into gitu? Ataupun yang mencuba ke sebelum kau? Abangku. Abangku yang keberapa ya? Sebab kami ada 4 orang, 5 orang Lelaki. lelaki. So Okay. abang aku yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay. Sebelum aku lah. Okay. Maksudnya dia pandai melukis. Oh, Dia memang artis. artis dia di melukis lah. seni Ingat tak dia. zaman Dragon Ball? Ya, ya, ya. Dia suka tu sebenarnya. Naruto. Dia tukang Dia lukis kena lah. panggil Naruto tu untuk Dia lukis. boleh lukis. Dulu dia jual di sekolah. Oh. 1 A4 dia jual 50 sen. Kalau kamu Pandai sudah dia lukis buat Itu Bezita. pun kalau begitu bukannya seni, itu businessman. Businessman and artist. Oh, double Yes. double lah. Dia memang double ya, dia tahu semua.
Oh iya dia kan survivor bahkan banyak. Okey, saya akan tunjuk dua pictures guys. Dua gambar. Dua gambar ni saya mau Adnan ulas. Gambar pertama adalah yang ini. Okey. Okey, dia bilang dia dulu di Al-Bukhari. Ya, punya betul. ini di ini. Adakah ini masa zaman itu? Iya, exactly. Macam aku mau This tampak. photo was taken Okay. in Perlis actually. In Perlis. What were you doing in Perlis? Kangsar Kuala Kangsar. What were you doing Kuala in- Kangsar Perak. Pulau Kangsar, itu kau Perak. bikin Kangar. Kangar Perlis. Itu adalah masjid terapung Okay. di tepi pantai di Perlis. Di Kangar. Di somewhere lah in Perlis. Ini dalam tahun berapa nih? 2012. Ini kenapa aku bergambar begini nih? Kami lecturer aku ni dia bawa kami satu kumpulan pergi beraya di rumah dia. Okey. Terus dia kadang-kadang aku macam yang alim-alim aku nak di situ. Aku bilang singgah sembahyang dulu. Jadi saya singgah lah kami sini. Oh. Bergambar di situ. Gila. Begitulah aku dulu. Pernah kau kena tangkap kah? Pernah ditahan lah. Okay. Kena ingat orang Nepal. Ini betul-betul. Betul. Di KL, masa di belajar sana. Masa study Tapi dulu. memang tidak boleh juga salahkan yang tangkap tu bang. Memang pula mengelirukan. Tidak betul. Dia punya fakta. Aku pernah pergi Nepal back in 2018. Okay. Orang Nepal tu jumpa aku di sana, dia bercakap Nepal dengan aku. Ingat kau lokal. Okay, itu gambar pertama. Ini gambar Okay. satu lagi. Alright. Okay, di sini gambar ni. Okay, tengok guys. Okay, this picture ada nama Adnan. Lepas tu dia tulis di situ immigration. Ini apa? Masa zaman sekolah unit beruniform. Bukan. Habis tu? Ini back to 2014. I started my job with immigration department. Maksud dia lepas Al-Bukhari? Apa pasal Bukhari aku balik ke Sabah. Okey, sekejap. Sebab 2013 mama aku meninggal. Okay. So aku nak sambung lah. Aku nak further my study. Okay. Oh. Jadi aku kerja di fast food time tu. Di KK. Iya, tidak di Keningau. Di Keningau. Di fast Kau balik food. kampung lah. Ya, di kiranya. kampung. Lepas tu 2014 awal tahun aku dapat masuk mengajar jadi guru sandaran. Okay. Sekolah rendah. Oh, jadi cikgu. Aku ajar pendidikan Islam, bro. Oh, jadi Di ustaz. Keningau. Iya, aku ganti ustazah yang bersalin Caesar. Apa kita mesti juga guys Tok Caesar. Apa panggil Tidak, sebab lama kan. Tidak, apa panggil tu kalau guru sandaran guru ganti ni? Guru sandaran tidak terlatih. Guru sandaran tidak terlatih. Iya. Okay. Oh, itu boleh pemenan tu sebenarnya kan? Iya, Kalau ikut kan? sebenarnya ceritanya masa aku habis kontrak, setelah 3 bulan tu, guru besar tu offer untuk sambung sebab dia orang mau serap. Kan boleh serap pergi Ya, training. ya, ya, Betul. Tapi dia suruh aku. Kan first tu aku ajar pendidikan Islam. Actually cerita di sebaliknya, aku ajar pendidikan Islam pun tu aku cukup struggle sudah. Okay. Sebab ustazah tu punya report buku RPH bahasa ya, dia tulis Jawi. Kau dah berapa mahir? Aku Jawi boleh tapi dia Ya, dah full lah Jawi. mahir. Yalah. Jadi aku ya Allah, masa tarik segala pembelajaran hasil pembelajaran Jawi. Terpaksa lah aku pakai Google Translate from Jawi to Rumi. Mesti Jawi kah? Mesti. Oh. Actually ustaz tu cakap penyelia dia cakap boleh pergi Melayu tapi kesian lah ustazah tu buruk lah buku dia. Oh. Tiba-tiba ada Melayu kan. Jadi aku macam ngicing-ngicing lah pandai kat konon Jawi begitu. Macam mana kau boleh jadi ini dan? Sebenarnya Ustaz. aku dulu Kau punya background ni macam mana? time aku habis Al-Bukhari tu kan aku Okay, pakai okay, sijil Al-Bukhari pergi Jabatan Pelajaran Daerah Keningau. Aku minta bahasa Inggris. Aku mau ajar bahasa Inggris sebab time tu Englishku pula power kan. Baru lagi aku balik dari International University. Boleh. Aku pula English full bah English ke time tu memang. Oh no, I can see that. boleh. Okay. Yes, ya, ya. ya. So Kau punya diction kalinya pun bagus. masa di call oleh Puan Mary, aku masih ingat masa tu Puan Mary sudah pension. Hello Adnan, dia bilang besok kamu lapor diri di SK Banjar. Excited. Dah lagi menanya. Okay. Dah lagi menanya subjek apa? Okay. Datang SK Yakin Banjar. mau English lah tu. Confident sudah. Pakai kemeja, necktie. Dah ada ciri-ciri ustaz. Okay. Sekali sampai di bilik guru besar tu kan. Guru besar tu, Assalamualaikum Ustaz. Dia bilang, ai. Aku bilang, aku tengok belakang tiada orang. Dia Assalamualaikum aku Ustaz. Sekali salam-salam lah. Ya Ustaz. Woi, Al-Bukhari dia bilang. Dia orang ingatkan Al-Bukhari International University itu adalah universiti Islam. yang Arab begitu. Arab begitu. Sebenarnya tidak. Saya ambil foundation dulu pun business study. Sebenarnya masa tu. Jadi dia bilang okey, jadi kamu ganti Ustazah Nurjan. Aku macam, ai. Sekali lepas tu ajar tadika. Okay. Darjah 3, Okey. darjah 4, darjah 6, 4 kelas pendidikan Islam. Bisa? Darjah 6 pula kena khatam Quran. Aku lagi disuruh kasih khatam Quran budak-budak itu. La haula. Berapa wala lama kau di sana jadi? 4 bulan. 4 bulan. Habis sudah begitu. Tidak tahu apa yang aku ajar orang. Okay. Ya. Okay, very nice. Okay, introduction yang cukup baik. Okay, kalau beginilah introduction dia, mesti segmen kedua dan ketiga lagi menarik. Kita mau kembali ke cerita immigration tadi tu, tapi kita break sekejap. Lepas ni kita kembali dengan si Suntuloyok ni. Okay, Adnan Saripudin. Okay guys, di Kau Tahu. Kau apa tahu?
Hey guys, if you guys wanna win this T-shirt exclusive from Copper Tower, you guys have to comment below in this video, and we will choose random people to win this. Can you show the shirt? What do you think of the design and the shirt? Wow. Wow, this is premium cotton. Can I say the brand? Yes, yes. From Max Sumax, of course. Okay. Local brand, tengok belakang. Kau apa tahu? Full English. Oh, because our can you see- viewers is all international. And see at the back, Kau apa tahu? So Sam. What does it mean? We call this, Kau we call apa this mirror logo. Mirror logo. Yeah. What does it mean? What do you know? Huh? You know what oh? Oh. So, comment below. Again, one more time. You know what? You know what oh? Agree. I like that. You know I like what, that. though? Okay, You know okay. what, though? We put you. Okay. You know what, huh? Be patient. You know what? Oh, Be patient. You are cancer alright. survivor. Cannot aggressive. Hello guys, welcome back to our second segment. Yes. This segment full special English. It's special in English. episode with This segment will go full in English. Alright. So we want to do something different. I love this. Special Yeah. episode with Mr. Rednan. Thank you very much. Adnan Saripudin. Saripudin. Okay. The fact is, this one time I went to Singapore Okay. and we cruised to Thailand. Oh, wow, from Singapore. Yeah, you know. Was the- that sponsored? Cruise, huh? It's Marina of the Sea. Oh. Okay. You know. Was it sponsored The- by Marina? No. Sponsored? I pay by my own. You were with Era, then Era No. sent you. No. Oh. The time I joined this one MLM company. Ah. And I okay. said, When was this? back to 2016. Before you were 2016. working. Yeah. Okay. My friend is from MLM company. I just joined them. Okay, and for then? free. So apa yang makan malam kalau yang pakai kot Dinner. Function. What dinner? dinner yang mesti pakai kot-kot. Dress code. Bukan apa tuh kalau yang makan malam tapi mesti pakai kot-kot. Gala night, tuh. gala night. This one. Whatever lah. Okay Yeah, lah. dinner Okay. punya style. Okay. Yeah. So every table you have your own Cutleries. No, the waiter. Okay, waiter. So the Butler, waiter okay, from butler. Philippines. Okay. Tagalog. Okay. And then She called me Mr. Ed. Mr. Mr. Ed. Ednan. Yeah, that's all. So you That's can, your story? Yeah, you can call me Mr. Ed. Mr. Ed. Yeah. Your muka di is too long, and then that is the simplified Mr. Ed. Because she's the first one call me Mr. Ed. Then you stick with that name. Yeah, because Mr. I like Ed. Yeah. Why my name is double D? Oh. Yeah. Mr. Ed. No, what is the term that you were saying just now? The dinner with blazer, with suit. I'm Later, if you remember, you let Yeah. us know. Okay, guys, sudahlah. Okay, kita punya second segment ini kita mau cerita tadi kita tertinggal. Adnan dulu dia balik ke Ningau, dia sempat jadi guru sandaran, Yeah. guru Yeah, sandaran. betul. GSTT. 3 bulan, 4 bulan. Selepas dia kembali daripada dia punya belajar dan di Sabah. Lepas tu kau decide tu macam tak boleh ni. Ya, kau nak kena sambung ke atau macam mana? yang ke? masa guru sandaran ceritanya tadi itu kan dah habis. Okay. So aku sudah habis ajar pendidikan Islam. Lepas tu satu orang lagi ustazah mau beranak. Okay. Tapi ustazah itu bukan ajar pendidikan Islam. Apa dia ajar? Bahasa Arab. Oh. No. Disuruh aku sambung mengajar Arab. Ini sekolah mana ni? Sekolah SK Banjar Keningau. Okay. Bahasa yang Jawi pun aku sudah fail. Apa lagi? Arab lagi. Habis tu? Yang Alaqatul Arabiyah. Yalah. Bilangnya di offer aku oleh time tu aku sudah dapat offer immigration. Oh. Di offer aku oleh guru besar untuk sambung kontrak. Masa mau berhenti tu dia cakap janganlah berhenti Adnan. Dia cakap tak payahlah pergi immigration tu, sambunglah jadi guru. Sebenarnya aku dua hati di situ sebab the fact is aku memang mau jadi cikgu. Memang kau suka menjadi kan? Memang aku mau jadi cikgu sebab aku memang jenis yang suka bercakap kan. Semua pun kau mau jadi. Ya. Tapi yang kau immigration ni kau terisi ke SPA ke atau macam mana? Masa tu aku macam mau kerja government. Okay. So kita ada satu fasa yang macam yang Ya. Ada kerja government lah. Ada Begitu kan. benefit, ada ini, ada itu kan. Sebenarnya aku dapat 4 tawaran. Yaitu immigration, KKM. Pertama yang MA, Okay. Okay. lepas itu JPJ, Okay. bomba, Okay. dan immigration. Oh, Tiga-tiga ni aku nak pergi kenapa? Kenapa? Dia punya interview within masa aku berkabung mama aku meninggal. Oh, jadi kau Jadi aku nak pergi. kau decide untuk lepaskan lah. Lepas tu yang immigration after the next year lepas mama aku meninggal. Jadi baru aku macam ada hati macam mau pergilah interview. Sekali pergi dapat pula immigration itu. Tapi kalau kita tengok kan bang, dia bilang tadi dia dapat 4 offer kan. Maksudnya dia ni consider
top student lah juga kalau ikut kan. Sudah juga scholarship Al-Bukhari, top student lah Bani. Nampak saya macam borok-borok, tapi kau boleh lah tahu. Kau tengok. Maksudnya dia satu. Cuma dia punya masalah dia attention seeker itu saja. Good sebenarnya good untuk budak-budak muda. Walaupun rupa tidak seberapa, tapi kalau kita punya Tapi dia lagi okey dari kau kalau muka sekarang. Ya. Sabar. Okey. Aku sudah jangka benda ni akan terjadi. Okey. Akan terjadi. Okey, immigration. Cut short memang panjang kalau kita mau cerita. Jadi end up kau pergi ambil immigration punya Aku offer. pergi, yes. Okey. Lepas tu berapa lama training? Hey, malam sudah pulanglah kamu. Lumbang Main motor lagi di sini. Inilah yang begini sepatutnya ikut cam saya. Sabar. Kita immigration. Okey, lepas tu Okey, jadi masa immigration and training di KL. training di KL. lah. Okay. Dan aku punya jenis because keluarga aku daripada senang cerita B40 lah. Okay. Jadi masa study pergi Kedah tu aku flight sendiri pergi Penang. Okay. Aku sepanjang study tak pernah dihantar oleh family ku pergi ni. Okay. Because bapak aku tak mampu beli tiket. Kau pergi sendiri semua. Ya, Okay. jadi semua pergi sendiri. Jadi pergi KL tu pun masa lapor diri immigration pun pergi sendiri. Okay. Lapor diri sejak Kuala Lumpur. Jabatan Immigration Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Darah saudara di sana. Tiada saudara. Kau pernah pergi KL sebelum tu? Belajar dikit aja lah yang sebelum tu. KL belum okey. Jadi masa di situ tu memang masa first lapor diri tu tak tahu rumah mau tinggal di mana. Jadi kami semua dikasih tinggal di depo immigration sebab dia ada mes. Mes untuk yang tempat yang tempat bilik rehat pegawai tu kan. Jadi masa yang lapor diri immigration tu kena tanya, siapa di sini pandai main alat muzik, dia bilang. Okey. Lepas yang komandan depo tu kan, komandan depo, bos. Tapi dia sudah tuan apa nama dia, tuan lupa sudah tapi dia sudah meninggal. Punya bekas pegawai tu. Dia bilang siapa pandai main alat muzik, dia bilang. Sekalinya dia bilang, untuk apa tuan? Kalau siapa yang pandai main alat muzik, kita boleh kasih bagi rumah di depo. Boleh tinggal di situ free. Sebab nanti diorang ada band. Depo. Yalah ya, band-band anu lah Bani, immigration Kita pula police. opportunist. Kau Saya pandai main bass. Kau pandai. Lepas tu? Aku pernah main tahu bass sebenarnya, tapi bukan pandai. Okey, bully Aku saja. boleh tahu basic chord. Kod tu kau tahu Macam lah. kau tahu kan yang musik-musik kalau orang kahwin begitu. Yalah, ya. Dangdut. Diambil aku. Jadi? Kan itu pilih-pilih unit bah. Macam kau mau bagian pasport, bagian visa, kau mau pergi di pintu masuk. betul-betul bidang-bidang dia yang Dia ada. bagi kau lah macam mau bagian visa kah, pasport kah semua. Aku bilang saya mau depo. Padahal depo ni orang nak mau pergi. Sebab dia susah, dia kerja shift. Dia antar orang pergi hospital. Aku mau sebab ada rumah. Okey, lepas tu? Ada duit. Dapat. Sekali sampailah tiba masanya. Tuan itu bilang, "Jom jamming." Habis. Di situlah terbongkar semuanya. Itu after 2 bulan lah sudah lapor di depo tu. Okey, ambillah gitar bass. Jadi main lagu Isabella. Alamak, aku bilang. Pertama kau ikut-ikut drum aku. Kan bass ni senang. Dia kau ikut drum je. Sudahlah Isabella tu tung tung. Iya. Dia punya intro dari bass. Dia starting bass tu. Gini-gini kan aku. Jap tuan, cara yang coba dengar dulu kan. Dengar lah kan di itu. Okey. Cari-cari kan. Sekali macam tuan tu tengok jauh kan, dia bilang kan, kau ni pandai, atau Amirul namanya. Kau pandai main ke tidak ni, dia bilang. Lama tuan tak main tuan. Sekali main jamming memang hancur lah. Bagi chip main, dia bilang. Lepas dari situ dia panggil, kau scam aku kan. Kau tak boleh main pun best sebenarnya, dia bilang. Tapi dia tak boleh buat apa-apa sebab memang sudah lapor diri di situ. Tapi dia tuan tu bagus lah sebab aku pun memang jenis tak berkira kalau buat apa. Rumah pun kau dapat lah. Dapat. Aku tinggal 1 tahun di situ. For free. Mes pegawai itu. Itulah kisah dia masa immigration. Kau ni kalau dalam apa terms yang orang selalu guna memang hustler dia. Jenis yang pandai dia punya okay, kita kembali kepada empowerment lah kan. Macam yang these ada orang bilang tu nilai-nilai yang sabahan should ada. Kadang-kadang kita ni macam sudahlah malas lah mau pergi situ, tidak pandai ni, tidak pandai itu. Tapi sebenarnya benda-benda soft skill seperti yang ada sama Adnan ni yang diperlukan oleh ramai sabahan di luar sana, especially to survive, to persevere, to orang bilang tu ialah untuk especially in KL push. Ya betul bila mau keluar tu. Tapi kau rasa Nan, kau terpaksa buat begitu kah atau memang kau naturalnya memang begitu pun? Tak, dia dua-dua. Dia naturally and terpaksa juga lah because kalau kau sedar lah benda tu kau perlu buat begitu, kau sedar lah. Because that time kau fikir KP 19.
Time tu KP 17 belum upgrade. Grade tu. Okay, so, begini. Always saya selalu kena kasih tahu, always explain like you are explaining to a 12 years old. Yes. Okay, aku dah tahu Dia apa-apa. What is penjawatan KP? ini untuk immigration, untuk grade SPM, KP adalah dia punya singkatan yang membawa maksud keselamatan pertahanan. Okay. So dalam immigration KP dia panggil. Grade 17 adalah untuk lepasan SPM. Okay. Dengan basic gaji 936 pada Okay. tahun 2014. Okay. Campur allowance 1.400. Okay. Sewa bilik in KL RM600 paling murah. Okay. Waktu itulah. Kau ada basic gaji RM800 lagi. Kirim pergi kampung 500. Betul. Kau ada berapa lagi? Makan lagi, transport 300. lagi. Ceritanya ujung-ujung kau memang macam Tidak tinggal apa-apa. di universiti juga, makan mie segera. Okay. Ujung-ujung. Iya. Jadi kau terpaksa aja macam, macam mana aku menjimat ya? Okey, dapatkan rumah, dapatkan mes free. So itu sudah Betul. Sudah jimat. betul. Satu kau jimat kendaraan. Kau tinggal sini, kerja kau di sini. Iya. Tak perlu lagi susah-susah. Okay, panjang nih cerita immigration. Kau pernah cerita sama kami, tapi kami mau kau ceritakan sama kawan-kawan kita di luar. Cut short, kau ikut kursus, kau ini, kau itu, dan kau kira macam sudah masuklah dalam immigration. Kerjalah sudah kan? Betul. Ada satu kali itu kau kena tangkap. Yes. Apa cerita? Kenapa? Kisahnya, Okay. Adnan ni pernah kena tangkap guys oleh Kena tangkap, immigration guys. sendiri. Dengar. operasi pertama aku ikut. Okay. Sebab saya depo, saya bukan unit operasi. Okay. So bila pergi operasi ni, dia akan panggil volunteer daripada unit-unit yang free. Selepas berapa bulan sudah nih kau join? Selepas habis aku punya Training. training. Okay. Maksud tu botak hitam kan? Memang Dia gelap lagi. botak slow Kena sikit, matahari kan? Slow Ini sikit botak. sama time tu. Okay. Mungkin. Tapi ni baby hair lepas cancer punya kan. Ni lain. Time tu okay. Dia bilang dalam van okay dia bilang 500 meter. Okay. Macam Di mana TV nih? Di mana dia? Kampung Baru. Okay, Kampung Baru. 300 meter. Banyaklah nih van sebenarnya macam kamu Ya, ni. tapi kan dalam van tu rupanya begitu situasi dia. Apa yang kau kena kasih tahu oleh pegawai? Pergi Dia turun. cakap, dia sudah briefing lah, Okay. grup ini. Okay, kalau ini sampai nanti kita akan rush, dia bilang. Lepas tu dia bagi tahu yang warning tu 300 meter maksudnya mau sampai sudah. Okay. 100 meter. 50 meter je dia akan buka pintu, kita akan Terus lari keluar. terus macam berlari dalam lah. filem. Iya. Lari, aku dengan kawanku ni kurus-kurus lagi Ya. time tu. Jadi kau patutnya menangkap orang lah. kami memang kena rush, Okay. rush orang. Sebab itu lokasi Kampung Baru ramai orang. Okay. Rush, lari sampai di satu tempat yang gelap. Malam nih ya. Malam ni saya ditangkap oleh kawan saya sendiri. Oke. Woi, jangan lari dia bilang. Keras lagi dia punya bahasa tu. Jangan lari. Dia tarik saya begini. Dia bilang, hah? Kenapa? Dia bilang kan, jangan lari. Saya bilang, saya pun kejar orang. Kau siapa? Dia bilang, saya immigration. Hah? Kau immigration? Dia bilang, rupanya orang Sabah. Ketawa. Orang Tawau. Ketawa sama-sama kamu. Sama-sama ketawa. Last tidak menangkap orang. Bercerita di situ. Tidak lagi menangkap. Bercerita. Astaga, kau orang bila punya badge? Baru siap bang. Rupanya dia sini lah. Dia sini. Dia kalau macam dalam ni ada 3 calit yang macam kalau dalam polis sajian lah gitu. Okay. Ketawa di situ. Lalu tangkap. Tiada sudah lari sudah orang semua. Sana. Tolong yang lain saja. Itulah Pak, bukanlah menghulu kan, mungkin itu kau bilang cerita kembali kepada cerita kau Nepal tadi. Iya. Relate bang. Nepal Time tu yang lucunya apa? Yang pegawai itu, yang aku punya sini itu, dia cakap, Siapa dia nama sempat abang cakap. Aku nak ingat namanya, tapi nama-nama tawau lah. Okay. Dia sempat cakap dengan aku, dia bilang, Supandi kali. itulah dia bilang, kau ini telah buku utara bugis kau dia bilang. Gelap botak waktu time. Oke. Macam-macam lah. Itu cerita di sebelum Adnan menceburkan diri dalam broadcasting betul. dalam dunia hiburan. Dan Nan kau quit Immigration saya berhenti selepas berapa lama? pada tahun 2017. 3 tahun. 3 tahun. Oh, tempat 3 Dan tahun. fakta yang menarik, saya berhenti waktu saya sudah confirmation dalam jabatan. Saya sudah Dia ada soalan tu untuk tu. dapat. Okey, sebagai cancer survivor, aku mau Jangan tanya. guna tu terlampau banyak. Dia okey. No, okey. Oh, tapi boleh satu kali. Satu kali untuk setiap show. Boleh, boleh, ya. Okey. Okey, kau sudah permanent, okey, dengan gaji dan juga kira macam senang pergi kerja, rumah pun dekat, Dan banyak benefit lah. Government servant kan kiranya kan. Government servant. Lepas tu dari segi status aku rasa dalam family pun mungkin boleh dibanggakan juga sebab kau kerja kerajaan bang. Yang idaman setiap orang. Memang yang di kampung Ya. anak Pegawai batu dibilang kan begitu kan. Out of nowhere tiba-tiba kau berhenti. Kau ada bincang dengan family ke atau apakah macam Dan mana? kenapa itu yang kau penting. berhenti itu? Oh, ini sebenarnya aku nak punya cerita nih dengan orang lain nih. Cerita sekarang. Ini Eksklusif lah ni bah kan? secara eksklusifnya kita. Pasal kau bayar kau 4 tahun ni untuk kau Ya. cerita. Jadi Ya. teruskan. Oh iyalah betul. Mal-mal lah. Ceritanya begini. Pada tahun 2017,
Macam tadi sudah ada tempat tinggal. Tempat Establish tinggal lah, tu 1 tahun saja. Yang tahun pertama aja aku dapat free tempat tinggal. Lepas tu kena cari sendiri. sudah. Jadi dia punya komitmen makin tinggi. Kau kena sewa rumah, and then kau kena ada motor, kena bayar minyak motor. Kau buat loan lah, bah? Ya, memang buat loan masa tu beli motor. Okey. Daripada loan tu, dan sebenarnya loan tu juga antara yang Penyumbang kepada kau punya penyumbang decision. kepada menambah bebanan yang untuk maksudnya membayar bulan lah. Jadi nasihat kepada yang di luar sana, kalau buat loan betul pastikan yang itu betul-betul perlu baru buat. Sampai ada orang masa zaman aku, kawan-kawan aku satu batch buat loan untuk macam enjoy, 60,000 70,000 habis gitu-gitu personal loan. Okey. Jadi ini ceritanya masa aku decide untuk berhenti. Time tu sudah few years lah aku di immigration, dan aku sudah start aktif di bidang lah. Aku sudah start aktif di fans club artis. Kau minat sama satu Zizan. Zizan. Kau follow. Jadi aku pergi anugerah meletup, aku pergi semua all the anugerah punya things lah. Lepas tu I went to all audition. Jibakat pembaca berita, TV Memang 1. dah dapat lah semua. Semua dah dapat. Kau ni kejam ke bang? Betul, memang betul. Bagian bawah masa. Memang ada cerita dia. Dah dapat semua, and then aku fikir, aku bilang, kena balik KK ni. Tapi aku tak bagi tahu even one of my family members pun. Itu kau buat tu sebenarnya kau mengisi masa lapang ke apa? So maksud dia kau tidak sambung immigration sebab bebanan Ya, masa tu aku rasa kewangan juga masa tu. Satu itu, dan dia bukan juga sebenarnya sengsara juga betul, cuma minat, dia lebih kepada minat. Bila aku fikir balikan, aku bilang aku punya minat di tempat lain. Sebab masa di immigration pun kalau ada perhimpunan bulanan ke apa semua, aku akan jadi MC. Aku akan disuruh buat yang buat lawak apa semua. Apa segala benda tu. Jadi aku bilang, boleh ni kalau aku balik Sabah boleh itu fikir start in Sabah, aku bilang. Kau disuruh-suruh ke atau kau sendiri pergi? Tak, memang disuruh. Kan Sebab dia dia orang tahu daripada bakat apa dia bilang semua dari kecil. kan. Ya. Jadi time tu bilang balik Sabah. Mungkin kalau start in Sabah mungkin boleh. Sebab kalau start in KL memang terus go big memang susah. Because muka pun memang hancur pecah time tu. Kita pause kau di situ. Maksudnya membawa kau macam mana kau jump into dunia seni. Di segmen ketiga kita akan dengar cerita Adnan macam mana dia daripada immigration, daripada jadi ustaz, daripada kerja di sebagai guru dan sebagainya, jump into entertainment industry. Apa yang membuka rezeki dia di situ, dan sampailah Adnan Saripudin sekarang. Kita kembali lepas ni dalam Kau Tahu. English apa? What do you know what oh? You know what? Kau apa tahu? Kembali lagi tentunya dalam Kau Tahu. English? You know what oh? You know what? Bersama-sama Adnan Saripudin. Tentunya orang bilang tu dia ni antara faces of Sabah lah yang menceriakan hari-hari kita. Yang tahu dia tentunya di radio Era, dan of course dia influencer, dia MC dan sebagainya. Tapi kisah di sebalik siapa dia sebelum tu kita sudah rungkai di segmen 1 dan kedua tadi. Membawa kita ke segmen ketiga ini, Nan. Ya. Jadi Nan, kau balik ke Sabah, Nan. Berhenti daripada semua kerja-kerja di KL, balik ke Sabah dengan niatnya untuk join entertainment industry ni, kan? Ya, betul. Okay. Adakah Bitara Nawaitunya sampai? Okay, dia punya cerita masa aku balik Sabah, aku tidak beritahu pun bapak aku yang aku sudah berhenti immigration. Aku berhenti 24 jam. Kau main begitu-gitu saja terus? Aku bayar gajiku basic 2 bulan. Tentu aku banyak duit bah. Sebab aku kan tadi aku cerita aku ada ikut kawan aku buat MLM tu. Okay. Kawan aku tu banyak duit. Jadi aku kan selalu tolong-tolong dia. Banyaklah duitku juga. Selalu aku macam buat marketing untuk diorang juga apa semuanya kan. Maksudnya kau memang prepare lah kan. Maksudnya iyalah kadang-kadang ada orang berhenti ni main hentam je, tapi ada orang dia memang sudah ready. Tapi struggle juga time tu sebab yang macam for first 3 to 3 months tu okay lah. Tapi kalau lama-lama tu macam yang sudah tidak tetap ya susah juga kan. Jadi aku ada struggle juga yang ujung-ujung tu. Tapi ceritanya macam mana aku boleh bermula masuk ke industri ni. Masa aku balik KK, aku bawa e-hailing. E-hailing. Kalau kamu ingat time tu Grab, Uber. Kau bawa Uber time tu. 2017 tu kan. Bawa Uber. Ada kereta kau? Aku bayar kereta kawan kau. Dia kasih pakai aku. Subsidi je kau ni. Kita tadi kembali kepada opportunist. Betul. Aku Dia bagi juga. Dia bagi sebab Dia tahu. daripada tidak buat apa-apa kan. Jadi time tu aku bawa Uber, aku dengar radio. Radio Era lah. Tiba-tiba ada satu iklan ni. Excuse me. Mau seles mah. Lepas tu dia bilang iklan tu
pencarian penyampai pagi era Sabah yang pertama di Malaysia. Sebab sebelum itu kan kita dengar masa tu Sabah tu juara apa semua kan KL. Sabah cuma ada yang time from 10 AM sampai 8 malam. Jadi dia orang mau kasih localize all. Dia cari penyampai baru untuk pagi. Okey. Dia bilang antar video pergi Instagram. Okey. Kamu mau tengok video first saya? Mana coba. Video first di Instagram. Mesti kamu gelik-gelik tengok. Okey, dapat kita tengok saya. Kita punya Nanti kau bagi sama Flan dia kasih masuk. Okay. Saya edit dalam. Ini adalah first video sebab saya archive ni. Wah. Saya tidak suka simpan tengok. Sejarah-sejarah begini. So ini yang kau punya kalau apa-apa ini yang permulaannya di sinilah. Ini video Maksudnya kalau kamu sangkil tengok. lah video ni kan. Ini Hati video. dia orang. Video ni kalau aku nampak memang lucu-lucu juga. Saya tidak sanggup tengok. Macam jauh lagi tu panjang. Enggak, di bawah saja. Tuh, nah ini zaman-zaman anu sudah ni yang semua aku archive. Okey, coba tengok. Zaman-zaman aku punya pencarian itu. Nah, Nina aku punya first ever video Nina. Okey guys, kau tengok di sini. Gitu aku punya video tu. Ini kan. Begitu aku bercakap. Masa tu 24 tahun. Ini aku cerita betul-betul ni. Confident. Mesti confident bah. Tapi style-style kau ni betul-betul macam Zizan kan? Terbawa-bawa lah masa tu lagi. okey, Sebab okey. Dia memang fan club pengaruh Zidane. dia kan. Ya betul. Okey, betul. cut shot. Jadi kau pergi, kau dapat menang. Aku pergi daripada ratus-ratus orang dapat top 6 and then dapat dengan Mat Sabah masa tu. Okey, kau sama Sabah. okey. Dapatlah jadilah penyampai pagi betul. era Sabah yang pertama di Malaysia. 2017 bulan April. Alright, kau Yeah. dapat dan daripada situ kau start lah MC. Ya daripada yang betul. lain semua tu. Dari situ barulah dapat tahu semua buat job-job luar apa semua kan. Okey, apa kau punya plan masa tu untuk jadi different daripada orang-orang yang lain? Apa kau boleh macam okey aku nak boleh sama ni dengan yang lain-lain ni? Okey, aku adalah orang yang kalau kamu perasan aku suka buat karakter. Okey. Jadi masuk je era kalau kamu masih ingat dulu aku pernah ada karakter yang omong. Ya, Petrus. si Petrus. Ya. Lepas tu ada yang macam mama pengantin yang Martha. Betul. Aku adalah orang yang suka imitate orang di luar di kehidupan sebenar. Aku bawa into my Karakter kau. Maya punya karakter. Aku sampaikan kepada orang penceritaan dia dari segitu. Itu aku rasa yang membezakan aku dengan orang lain lah. Okay, Aku suka macam imitate karakter orang dari luar. Betul. And all the karakter yang aku bawa tu is a real karakter yang hidup. Kau pernah jumpa Yes. Makcik Martha tu, Betul. Om Petrus tu. Ya, betul. Itu adalah orang-orang yang memang wujud di dalam aku Sampailah punya sekarang kehidupan. kau bawa si Acok, si Ya. Petrus, Jamal. sorry. Dan kalau di Cikgu TikTok Claudius. Semarang kan itu semua yang Acok, Jamal, Itu watak-watak real ke sebenarnya yang kau Real, jumpa? Cigo Claudius, nama-nama di dalam tu. Kalau kamu dengar Idris, Suryanto, Intan dalam cerita Kawan-kawan kau tu semua. my school punya friends. Oh, Schoolmate okay. aku punya nama-nama semua. Yang baru ni yang jadi pakcik dusun yang dapat juga bantuan. Disius. Disius itu nama cigu ekonomi. Ekonomi. Semua nama cigu saya tu. Kau dah pernah jumpa kan orang ni? Dan cigu aku yang nama-nama aku pakai ni, dia orang even repost my video. Kalau diorang nampak tu dah Yes. Ada cigu aku nama dia guru disiplin aku Cigu Longinus. Longinus. Dia suka gila. Aku pernah pakai nama dia dalam video. Aku live dia masuk. Every time aku live dia masuk. Cikgu Longinus Tan, apa kabar dia bilang. Nama dia yang nama-nama kau tahu grup-grup radio di kereta 9WLPK. Nama TikTok dia. Dia akan say hi, dia akan tanya kabar. Bangga kanan kau cikgu-cikgu kalau kau jumpa kau sekarang ada kanan. Oh, cikgu bangga. Ada satu time aku dengan tim era, kami buat pagi era sama balik kampung. So time tu dengan Kiwon balik Tambunan, Mijul balik Paparak, balik Keningau. Aku bawa dorang pergi sekolah aku dan masa tu ada guru di sekolah. Betul. Oh, kecoh satu sekolah. Sampai grup pengetua cakap bawa pergi kelas tempat aku punya kelas. Padahal era time tu bukan sampai Keningau. Tapi diorang tahu. Oh, okay. Dan diorang dengar juga. Ya. Okay. Because social media kan. Ya. Tapi frekuensi memang tak sampai. Ya. Memang kecoh lah satu sekolah. Guru-guru semua memang Bangga happy lah orang cakap ya. Sebab Adakah kau ekspor terbesar sekolah kau SMK? Ambassador terbesar. Maksudnya pengeluaran terbesar daripada ada siapa juga lagi di yang situ? hebat-hebat sebenarnya ada jadi doktor. Oh, dia jadi dokter. Okay. Mungkin lagi hebat dari aku lah kan. Ada yang jadi engineer yang memang power-power semua. Tapi kalau yang
in Sabah macam boleh dikatakan ya macam kalau cakap Adnan je SMK Keningau. Cikgu-cikgu pun tahu. Even di sekolah-sekolah di Keningau pun memang kenal. Adnan gitu. Dulu ada Tugu Trinity yang di MU tu boleh dibuat di sekolahnya. Well done Adnan. Itulah kisah seorang yang orang bilang tu hidup daripada kongsi-kongsi saya di kampung. Betul. Sampailah di mana Adnan sekarang. Itu antara kenapa dia persevere, kenapa orang bilang tu dia hustling dia tu membawa kepada itulah. Iya. Tapi kau ada kadang-kadang kau ada rasa macam apa ni selepas kau sudah jadi apa yang kau jadi sekarang. Dan bila kau tengok balik kawan-kawan kau yang masih berada di immigration, kau ada macam feeling yang ini ke ataupun kau kalau happy aku masih kau sekarang? Because aku percaya dulu waktu kau masuk kau KP 17 tadi kan, mungkin some of your friends sekarang mungkin sudah jadi ketua jabatan dan sebagainya. Betul. Kadang-kadang kau tidak rasa macam apa? Ada dua kawan dia sudah buat KP juga. Enggak, Kak. Lain. Kawan aku sekarang baru-baru bulan lepas ada satu kawan aku sekarang dia ketua unit di airport. Dia pegawai sudah. Wow. And kalau saya kerja immigration masih sekarang sudah 10 tahun kami bekerja. Sudah 10 tahun dalam jabatan. And of course lah gaji pun sudah besar apa semua kan. Tapi aku tidak pernah regret with any of my decision in my life. Okay. Sebab aku choose to be who I want to be. So inilah path yang kau pilih. Yes. Dan yang membawa happiness kepada kau. Ya, Even betul. sampai sekarang. Betul. Sebab bila aku tengok balik kawan aku tak pernah terfikir macam biasanya kalau masih jadi immigration. Malah aku macam yang diorang sendiri pun happy with what I'm doing now. Aku even masih kontak dengan kawan-kawan. Kan di KL di KL semua kawan-kawan immigration dulu masih kontak sampai sekarang. And diorang pun nampak aku happy untuk nampak dengan apa yang aku buat sekarang. Aku mau tanya kau ini. Yang tidak tahu sebenarnya era Sabah ataupun Astro Radio dulu bertapak di Sabah selama lebih daripada 10 tahun. Ya, betul. At the end 2023 dia orang terpaksa move ke KL, dia orang tutup di KK, dia orang move ke KL dan ultimatum diberikan kepada Adnan dan juga tim iaitu Nan sama ada kau follow pindah di KL ataupun kami cari yang lain di sana. Kan? Jadi macam mana Nan bila kau ambil decision alamak balik KL lagi dan sekarang ni kau sudah almost 2 years sudah di KL dan masih juga balik KL balik KL untuk job-job di KK. Macam mana kau tengok Nan? Apa yang kesusahan dia mau cari rumah mula-mula tu kan? Iya, kan? betul. Sebenarnya dalam industri hiburan ni kita punya negara ni kan Malaysia. Kita punya center of entertainment industry is Kuala Lumpur. I don't think just center of entertainment. Most of the thing, everything in Macam Kuala Farish, Lumpur. I'm sure Farish know everything kan. Apa pun mesti KL bang. Betul. Memang KL. Kau mau build your career, kau build kau punya orang cakap develop your career, semua memang KL. Jadi So maksudnya aku sebenarnya before even era sudah announce untuk pindah, aku memang terfikir untuk mentally sudah di KL. go KL. Macam kalau you want to go bigger, go KL. Because in Sabah, kau tahu kau memang akan hebat macam mana pun di Sabah. But still, Faris tahu sendiri dia in KL, dia in Sabah. Kau besar macam mana pun di KK, di Sabah ni, Sabah saja. Okay. But tidak macam yang adalah few artis mungkin. Contoh Elika Pauji. Dia Sabah tapi masih still in KL masih orang kenal. But kalau kamu go bigger, KL. Tapi macam untuk diri kau macam mana? Struggle kan? Sebab sebenarnya aku tahu dalam masa yang sama kau sebenarnya happy saja pun di KK kan dengan apa yang ada time tu. Tapi sekarang kau kena pergi KL dan kau kena kira orang bilang tu bill balik sebab sebab kau ada side income dalam bidang pengacaraan, betul. content creation dan sebagainya di sini. So Macam di sana mungkin asing, mungkin orang tidak kenal sangat Adnan di sana. And frekuensi era Sabah pun hanya di Sabah. Sabah saya dengar kan. So masa awal-awal tu masa baru sampai tu memang struggle lah. The first year tu memang struggle sebab saya terpaksa tolak most of the job in KK. Yang orang biasa panggil kau ni kan. Because bila kita di KL kita akan ada macam some extra charges lah. Station fee betul. Tapi klien kita sudah biasa dengan bayaran yang sebelum itu. So bila extra macam orang pun susah biasa yang begini. So saya terpaksa tolak more than 30 sebab kalau kau ambil kau rugi. Sebab terbang saya sini pergi sini tidak berbaloi. Tiket terbang dia sudah berapa kan? Kan dengan penginapan apa semua. Saya tidak tinggal di KK sudah. Saya kampung di Keningau. So itulah menyusahkan sedikit di situ and sebenarnya saya lost banyak saya punya opportunity in KK juga. And honestly memang cakap terus terang I met a lot in KK rather than in KL. In KL ada lah few orang cakap. Tapi masa kau di KK era di sini radio di sini lagi better punya nilai orang cakap income. But mesti ada something in future. Yalah. Kau masih percaya? Masih of course. Because
Bila saya sampai jadi KL for the first year, saya dapat first tawaran berlakon in betul. telefilm. Ya, Tapi macam sekali saja kan, tak ada panggil lagi kan? Sebab lepas itu busy bah. Saya memang Okay. Kau ada tolak lagi. bukannya tidak offer. Peluang Nan, lain mungkin saya kalau ada begitu offer. Nan, kau bilang begitu, mungkin sudah masa untuk kau di sini, kau sendiri yang buat, kita sendiri yang buat, benar-benar Ya. begitu? Why not? Orang bilang. Maksudnya sampai bila Adnan begitu betul kan? Sampai bila Adnan di sana? Itu baru mau tahu Nan. Okay. Now kau sudah 32. 32. Berapa lama lagi Nan? So my planning in this macam especially this radio industry lah kan. Mungkin kalau daripada this time being lah kan yang sekarang ni mungkin 5 years. Not more than 5 years lagi lah. Lepas tu? And then saya punya planning saya kena move to another things macam mungkin hosting atau MC apa semua yang memang betul-betul fokus Di KL kah di Sabah? mungkin in KL dulu, baru bila sudah okay, macam mana Farish, kita tengok Farish kan, and then barulah boleh KL, KL. Okay. Saya saya sebagai orang yang tidak pernah bekerja sangat di KL, tadi pernah, tapi saya mempunyai satu benda yang saya kagum adalah apabila kebanyakan yang biasa yang common adalah orang Sabah yang berhijrah pergi KL, Pak. Betul. Ya. Tapi untuk orang-orang yang sudah establish, orang Di Sabah KL. yang sudah establish di KL dan boleh balik ke negeri, meninggalkan apa yang dia sudah ada di sana, saya rasa saya respect sangat. Macam Farish lah, of course kan. Dia- contoh Tapi lah tadi balik-balik, ini pasal kau punya show. Tidak betul. Orang tahu juga pasal aku. Orang tak tahu pasal kau. Kenapa? One of my inspiration kalau yang ni Farish. Saya memang tengok dia juga. Betul, sebab even macam Ini tidak dibayar ya, tolong. even in sports pun sebenarnya dalam diam, mungkin kamu boleh tanya Farish dulu. Kalau Farish jadi pengulas di Likas, tanya dia saya menonton bola di mana. Di mana? Ya betul Di depan bilik dia mengulas tuh. Betul. Itu dia. Saya mesti akan duduk di situ. Ambil, dia tulis bang, ambil nota. Okey Nan, ini serius Nan. Semua pun guests yang kita bawa pergi Kau Patau pun Kita akan tanya. kita kembali kepada negeri Sabah. Okey Nan. Kalau kau ada luahan lah kepada Sabahan, kepada negeri Sabah, kepada pemerintah dan sebagainya, dari segi kau punya work offline tu kan, Kau punya bidang kau punya ke bidang apa? tu kan, line of work offline, line of work tu kan, apa yang kau mau sampaikan yang semoga kita ada in the Ya, future atau ataupun membantu Harapan kan? harapan secara keseluruhan. Kalau lah ada ini begini ya begitulah. Sebab ini salah satu contoh yang kita ambil Nan. Bila Astro Radio berpindah ke KL, dia tutup ruang-ruang pekerjaan dan opportunity kan kepada kita. Jadi mungkin ada bantuan-bantuan daripada segi untuk membesarkan kita pe industri itu atau luahan inisiatif kau. Okay, actually kalau saya sendiri, kalau boleh lah kan, kita mau juga in Sabah ni dia jadi macam, okay, kita nak pergi ambil jauh, kita tengok Indonesia. So Indonesia, kita tahu Jakarta is the biggest, dia punya center kan. But still in Bandung pun dia orang jadi macam center of the Ada arts dia and entertainment kan. So kalau boleh kita mau juga Sabah ni jadi sama macam begitu. Maksudnya kita sudah tengok in Sarawak dia orang ada all the things yang CDS, dia orang memang TV apa TV semua Sarawak tu kan. establish yang begitu hebat. Kalau boleh in Sabah kita mau pemerintah siapa-siapa lah support, and kalau boleh macam kita tahu sedia ada pun memang ada sudah, tapi tidak begitu orang cakap begitu besar kan, and tidak begitu mendapat perhatian daripada And not as big as kalau kau di Semenanjung. Okay, kalau kau, itu kau permintaan kau. Tapi kalau kau, idea Adnan sendiri, apa idea kau yang kau mau buat di sini, establish di sini, yang kau rasa ini aku boleh bantu. Kalau aku balik sini, ini benda yang aku boleh. Contohnya lah, macam kau bagi ada studio yang untuk mengajar content creation saja, contoh, ataupun penulisan atau apa yang idea Adnan Saripudin sendiri boleh bawa kalau to contribute back. aku ya sebenarnya ini jujur ya, Yeah. Jawab. Because kita tahu sekarang in this orang cakap era, in this era, ini influencer dia tumbuh macam itu cendawan lepas hujan kan. Okay. Aku adalah orang yang bila aku tengok influencer ni kan, yang tidak terkawal ni semua, aku selalu terfikir macam yang aku mau buat satu course yang ajar influencer ini PR bah. Yang macam ajar dia orang menjadi orang yang menggunakan platform social media itu untuk benda-benda yang Positif, yang bukan baik. yang kalau kita bilang melanggar saja bah. Ya, Sebab sekarang ini sembarang pukul punya bah. Betul. Asal banyak followers saja jadi idol. Nak kira dia macam Just mana. because kalau kau buat di alam maya ni, dia tiada DP guideline terlalu pasti. Sedangkan kalau kau di radio, di TV, kau Ada kita punya betul, rules apa dia semua kan. Tapi kalau boleh kita mau kan, ini yang influencer yang because budak-budak tengok orang bah. Kita mau kita ajar orang untuk
Apa ini orang bilang benda-benda yang boleh, yang tak boleh. Ya. Do and don'ts lah. Ya, kalau boleh mau ajar dia orang. Sebab Dan serius benda tu, bukan saya untuk main-main. betul saya kan terus terang saya geram tengok yang influencer yang mentang-mentang kau ada Antara yang kau geram, 200,000. dah ada. Dah, actually banyak. Betul, actually banyak. Dah lah, Sebab kita- 200-300 ribu followers kan. Tapi dia rasa apa dia buat je betul. Orang Ya, tegur ya. tak boleh. Contoh. Ya, because kau tengok sekarang influencer, Aha. gara-gara dia banyak followers je, dia rasa apa dia buat betul. Ya, ya. Tidak boleh begitu. Betul. Betul. Betul? Saya setuju. Okay. Jadi kita mau bagi very specific and very serious course untuk ajar dia orang. Dan saya pasti ramai di antara yang macam-macam Adnan ni, wajah-wajah seperti Adnan yang ada idea yang sama, dan sebenarnya kalau balik di sini berkumpul boleh saya contribute benda Iya, tu. betul. Betul, okey. Nasihat Adnan mungkin kepada siapa-siapa saja, anak-anak muda ataupun sabahan-sabahan ke yang mungkin boleh kau atau ada di dalam hati kau tu. Sebenarnya nasihat. ini aku tunggu ini orang tanya aku. Sebenarnya. Ini betul-betul dari luar hati aku Ya, lah ya, kan. ya. Ini nasihat kepada sabahan lah ya. Bukan anak muda saja, kepada sabahan. Secara keseluruhan. Satu saja. Orang Sabah ini kan betul-betul satu saya mau cakap. Stoplah mengomplain. Okay. In everything. Okay. Semua benda, semua aspek, semua bidang, stop complaining and start change your life. Okay. Kau tahu apa masalah orang Sabah sekarang apa, Bang? Ya. Pumpang sana sini. Apa dia buat di kampung? Saya tanya kau. Okay. Minum tapai, Nah, tiada kau buat apa-apa perubahan. Jangan kau marah saya. Tidak. Saya baru Ini keluar tak hospital serius. pasal Ini kau cakap ni sebab kau sendiri nampak kah? Kau Saya tahu kah nampak. kau hidup pasal dah zaman-zaman Because kau di kampung gitu. Ini apa yang kita tengok di sekitar kita yang kita nampak kan. Lagi-lagi social media sekarang kan. Ini itu begini. Ini begini gini. Komplain sikit-sikit. Ini begini. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Ini begini gini. Tapi coba tengok apa yang dia buat dengan hidup dia. Dia ada change dia punya life. Ada dia cuba mau jadi orang kaya. Kalau kau kaya, kau tidak komplain apa-apa, bos. Ini betul dari hati ya? Memang saya betul-betul geram. Okay. Saya geram sebab kita struggle mau change kita punya life, kita struggle mau change kita punya diri, ourselves. Yang lain sibuk komplain, tapi tidak buat apa-apa perubahan. Jadi tukar itu. Menunggu saja sikit-sikit ambillah. Ini ambillah. Mesti mau spoon feed saja kah? Sampai bila kita punya, kenapa kita tidak maju sampai sekarang? Undilah patiin. Tidak, kau tidak boleh. Kenapa? Bila kau punya hidup tidak perubahan, bila kau masih miskin sampai sekarang, bukan salah orang kau. Salah kau sendiri. Wih, aku pula yang lubang bulu rumah dengan dia punya ini. Betul. Bila kau masih good advice. miskin sampai sekarang, itu bukan salah orang. Because miskin adalah bukan pilihan hidup kita. Mungkin kita akan lahir dalam keluarga yang miskin, tapi bila kau mati miskin, itu salah kau. Bila kau mati dalam keadaan miskin, itu salah kau. Kenapa orang lain boleh kaya? Kenapa semua orang-orang lain boleh kaya? Piarian belum lagi nih ujung. Tapi Bukan yang betul. Sampai saya terima. Oke, itu satu orang bilang tuh nasihat yang baik. Yes. Apa perkataan dia tadi tuh? Stop Lahir complaining. miskin bukan pilihan salah kau. Oke. Tapi bila kau mati miskin, it's your fault. Oke. Totally. 100% it's your fault. Stop complaining. Stop complaining lah, Do. guys. Okay. Do something lah. Change your life. Do business. Jual cookies. Huh? Macam saya lah. Okay. Struggle kan. Jual lah something. Apa yang kalau kau reflect balik yang kau pernah jual berniaga, kau macam yang lucu juga aku dulu. Tapi sebenarnya kau pernah buat apa? MLM? Jual bandel. Bandel? Aku join MLM, jual apa produk-produk. And then aku pernah jual baju. Jual baju produk baju sendiri. Aku pernah jadi Jual marwah? Kek lapis punya agent. Oh, pernah juga? Aku punya agent kek lapis, agent keropok amplang. Okey. Jual tuhau goreng. Serunding tuhau. Aku baru tahu boleh digoreng pula tuh. Iya, serunding tuhau nama dia. Campur ikan bilis sama kacang. Kakak aku buat, aku jual. Aku adalah orang yang apa kakak aku buat, Kau akan aku support. akan komersialiskan dia. Komersialkan, ya. Dan aku Commercialize. jual. Well done, Dan. Itu Yes. antara semangat-semangat anak-anak Sabah yang kita perlukan. Thank you Adnan Saripudin kerana perkongsian. Okey, kita dapat tengok sisi lain Adnan selain Betul. daripada sisi boro-boro dia. Daripada Jamal sama si Acok saja. Okay. Rupanya ini Adnan, the real Adnan. Betul? Betul. Okey. Dan semoga terus berjaya ke depan. Amin. Dan semoga kembali ke Sabah satu hari nanti contribute back to your state yang Betul, tercinta community ini. lah, of course. Kan? Yeah. Kita jaga Sabah. Yeah. Bersama kita. Okay. So Dan, thank you. Last but not least, Dan, kata-kata terakhir silakan. Last but not least, kita doakan yang terbaik sajalah Okay. untuk semuanya. And Hey, kami. kalau kita mau Sabah ini berubah, Okay. kita lah orang yang start kena ubah. And pada kamu dan kamu, Okay. siapa yang mau menang t-shirt, Okay. komen. Komen di bawah. Okay. Kepada Flan yang rekod. Excuse me.
to our abang di belakang ni, harap-harap lepas ini ada rezeki lain lah yang lagi bagus daripada sebelum ini. Okey. Kau macam suruh dia bagus tinggal kami punya ni. Bukan. Tanpa dia mati kami di sini. Kan banyak dia job-job tidak kena bayar apa semua. Okay. Amin kan. Okay guys, so thank you very much guys kepada anda yang menonton episod Kau Tahu kali ini. Saya rasa banyak kamu terinspirasi dan belajar daripada apa yang dikongsikan oleh Mr. Ed ataupun Adnan Saripudin yang berasal daripada Keningau. Apa nama Keningau di kampung kau? Kayu Manis. Saya daripada Kampung Biak. Okay. Sekarang tinggal di Kampung Banjar. Bukan di Sandapak. Sandapak tu kedai buku paling famous tau di Keningau. Sama Sandapak. Betul. Kau itu hari naik bus pergi Keningau Saya kan? pergi Keningau. Dia tidak pernah naik bus pergi Keningau. Hello, excuse me. Saya dulu UiTM naik bus. Kau tidak pernah jumpa uncle 3 orang dalam bus. Boleh tengok di cerita saya di TikTok saya. Okay, dari Betul. Bagi saya guys, apa yang kau boleh ambil daripada Anda ni ambil. Dan saya rasa kalau yang mau lebih lanjut lagi kan, mungkin orang boleh follow kau atau DM kau di mana kau punya platform. Dapat follow saya sebab saya sudah mencapai 100,000 followers time kita record. Mustahil. Kau baru 23,000 jangan kau tembirang baru kau tengok tadi. TikTok. TikTok. 100,000 yang kita masuk ini ngam 100,000. So kalau ada macam mau DM kau mau tanya ke apa Boleh minta nasihat ke apa? Sekarang pinjam mahal duit. sudah. Pinjam duit memang banyak. Aku selalu kena pinjam duit. Aku pun belum bayar Faris lagi. Tidak, bukan kau. Maksud aku orang DM. Wih banyak. Orang DM Ada selalu lagi orang pinjam tiba-tiba apa DM semua. aku hari tu kan. Ya. Assalamualaikum Adnan, boleh kau transfer 60. Itu Aku ni biasa. kawanmu dulu di UiTM. Aku macam, hah? Kan? Siapa ini? Aku bilang tak, aku kenal. Ini tapi bukan kita tapi kadang-kadang itulah dia. Itu wajah yang kau bawa kan. Orang datang sama kau, orang minta bantuan dan sebagainya. Ada juga yang macam mau bercinta-cinta, ada juga. Ada juga. Ada juga. Itu nanti kita ceritain lain. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you. You know what You know what Sudah jemput saya hari ini. So guys, thank you sebab bersama-sama kami sepanjang 1 jam almost bersama Adnan ni. Betul. Kita siapa lagi di next episode. Kalau kamu ada suggestion, kalau kamu mau menang hadiah ni, Komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam Kau apa tahu? Kau apa tahu? Kau apa tahu?